Perkembangan zaman digital menjadikan media sosial sebagai salah satu daripada pusat perkembangan pemasaran yang begitu pesat. Antaranya Facebook, Instagram dan YouTube menjadi medan pemasaran bagi orang-orang yang menjalankan perniagaan-perniagaan di zaman digital ini. Kali ini kita akan fokus kepada Facebook yang menjadikan Facebook sebagai medan pemasaran lebih daripada penggunaan yang biasa seperti kita friend dan juga mencari kawan-kawan di Facebook. Tapi kali ini kita menggunakan Facebook untuk menjadikan ia sebagai medan pemasaran bagi perniagaan kita di zaman digital. Malah, ia mampu untuk menjadi medan pemasaran dan juga jentera yang hebat untuk menjadikan bisnes kita dan juga perniagaan kita satu perniagaan yang begitu untung. Kita akan menggunakan Facebook dan dengan menggunakan Facebook itulah kita akan menggunakan Facebook Ads ataupun FB Ads untuk mendapatkan lebih ramai lagi pelanggan-pelanggan kita untuk membeli produk dan juga services yang kita tawarkan. Bagaimana Facebook mendapatkan data? Bagaimanakah elemen-elemen yang berada dalam FB Ads? Apakah dia unsur-unsur yang terdapat di dalam FB Ads menjadikan segala informasi yang terdapat dalam Facebook sebagai salah satu daripada pengkalan data bagi kita mencari klien database kita? Apakah dia teknik untuk kita mensasarkan iklan FB Ads kita, mesej komunikasi yang kita nak sampaikan dan juga teknik dashboard Facebook yang akan dapat memberi manfaat yang begitu hebat bagi kita? Jika ini yang anda cari, video ini adalah untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan hai, saya Zul. Saya akan membantu anda untuk membina potensi diri yang hebat menggunakan Facebook Ads untuk perniagaan anda menjadi lebih membangun dan mendapatkan klien dan juga pelanggan yang lebih ramai. Ini akan memberikan kesan yang begitu hebat kepada perniagaan anda dan juga teknik pemasaran yang hebat bagi anda menggunakan Facebook Ads. Jom kita teruskan dengan modul kali ini. Pengenalan kepada Facebook Ads dan marketing. Mengenal pasti bagaimana cara Facebook mendapatkan maklumat adalah sangat penting bagi kita sebelum kita mengetahui tentang selok-belok Facebook Ads dan juga marketing. Perasan ataupun tidak, di awal proses pendaftaran Facebook, kita akan melalui beberapa soalan-soalan yang diberikan oleh Facebook kepada kita. Dan segala jawapan yang kita berikan kepada Facebook ialah I agree, iaitu saya bersetuju ataupun anda pun bersetuju dengan apa yang diberikan. Apakah dia 3 perkara yang telah anda nyatakan bahawa I agree ataupun saya bersetuju? Yang pertama adalah tentang terms and condition, iaitu terma dan syarat. Yang kedua adalah tentang data policy, yang mana kita memasukkan data kita secara sukarela ataupun paksa rela. Kalau tak ada, macam mana kita nak masukkan data tu? Jadi paksa ataupun rela, data yang kita masukkan, itulah yang kita tandakan bahawa I agree ataupun kita bersetuju untuk memberikan data kita kepada Facebook. Perkara yang ketiga adalah tentang cookies usage policy, yang mana di dalam cookies tersebut, segala data-data yang kita lakukan, apa sahaja proses yang kita tekan semasa di dalam Facebook akan disimpan oleh Facebook dan akan digunakan oleh Facebook bagi menjana data-data tersebut. Setelah kita bersetuju untuk menyatakan bahawa saya bersetuju ataupun I agree dengan 3 perkara tersebut, apa yang berlaku? Tiba-tiba kita dapati bahawa kita buka sahaja Facebook, ada sesuatu yang berkenan di hati kita akan muncul di dalam Facebook line kita ataupun timeline kita. Tiba-tiba je apa yang kita fikirkan, apa yang kita idamkan, pang, tiba-tiba ada kat depan mata kita. Itulah dia generasi Facebook ataupun algoritma yang telah dijana oleh Facebook yang mendapatkan data-data kita apabila kita menyatakan bahawa kita bersetuju untuk memberikan data-data kita kepada Facebook. Tiba-tiba je kita nampak iklan yang datang kepada kita. Iklan-iklan yang diberikan oleh Facebook kepada kita tepat dan disasarkan kepada kita apabila kita menyatakan apa yang kita minat, apa yang kita tahu dan apa yang kita cari di dalam Facebook. Sama ada melalui data yang kita masukkan ataupun daripada data-data yang berada dalam cookies yang kita masukkan selama ini.
Bagaimana Facebook boleh mencari iklan-iklan yang tertentu yang kita berkenan? Pernah anda terfikir bagaimana caranya? Pandai ke Facebook ni untuk membaca kata hati kita ataupun menyelami jiwa kita? Adakah Facebook mampu untuk merasai apa yang kita rasa ataupun apa yang kita mahukan? Facebook seolah-olah tahu apa yang kita idamkan. Facebook juga seolah-olah tahu apa kata gerak hati kita ataupun apakah naluri kita. Facebook juga tahu apa yang berlaku, bila ianya berlaku, di mana ianya berlaku dan bagaimana ia berlaku juga Facebook mampu untuk mengetahuinya. Bagaimana Facebook tahu? Ia adalah kerana anda, saya dan kita semua yang menggunakan Facebook, kita share apa yang kita mahukan di dalam Facebook. Kerana itu, semua maklumat-maklumat yang ada di dalam Facebook akan dikongsikan bersama-sama apabila kita mengatakan bahawa kita bersetuju untuk berkongsi data tersebut. Sebagai contoh, maklumat yang kita isikan dan akan diterjemahkan oleh Facebook sebagai sasaran. Kita mengambil contoh jika ia adalah seorang wanita Muslim yang menutup aurat, bekerja, berumur di antara 25 hingga 45 tahun. Iklan yang Facebook akan carikan untuk saya adalah tentang promosi pakaian muslimah. Jadi dengan itu, mengenal pasti cara Facebook mengumpul maklumat anda dan menggunakannya untuk memaparkan iklan-iklan yang berkaitan dengan anda adalah sangat penting. Yang kedua, menyenaraikan elemen-elemen asas yang berada di dalam Facebook Ads. Untuk menghasilkan satu-satu Facebook Ads ataupun advertisement dan juga Instagram Ads, anda sekurang-kurangnya perlu ada sebanyak 3 perkara ini. Yang pertama, Facebook page ataupun Instagram page untuk anda jalankan Facebook Ads tersebut. Yang kedua, anda perlukan satu kad kredit ataupun kad debit untuk anda membuat pembayaran tentang Facebook Ads tersebut. Yang ketiga, yang sangat penting sebenarnya yang kita selalu lupakan, bahawa apabila kita dah ada Facebook page, kita dah ada kad kredit ataupun kad debit, yang kita perlukan adalah sasaran pelanggan ataupun kita namakan sebagai avatar. Avatar inilah yang kita mahukan iklan kita ini ditujukan kepada dia ataupun kepada orang yang kita tujukan. Sebab itu sasaran pelanggan itu sangat penting bagi memastikan bahawa segala pelaburan yang kita laburkan di dalam Facebook Ads akan menjadi nilai pelaburan yang tinggi. Perkara yang ketiga, kita perlu tentukan tentang sasaran, kempen dan juga mesej komunikasi ataupun iklan yang kita nak sampaikan itu. Di dalam ini ada sebanyak 3 elemen asas yang kita perlu titik beratkan dan ia berada di dalam istilah di dalam bahasa Inggeris. Saya akan menggunakan istilah bahasa Inggeris yang sama seperti mana yang kita dapati di dalam Facebook. 3 perkara tersebut adalah yang dinamakan yang pertama sekali campaign, yang kedua advert set, yang ketiga advert. Campaign adalah objektif tentang Facebook Ads yang kita nak laksanakan. Apakah dia objektif yang kita nak buat? Apakah matlamat Facebook Ads kita? Advert set pula adalah tentang sasaran pelanggan anda. Ingat yang saya katakan tadi tentang avatar, advert set inilah yang akan merujuk kepada avatar tersebut. Yang ketiga tentang advert, iaitu mesej komunikasi anda. Bagi kempen, ia adalah objektif tentang anda untuk membuat ads tersebut. Kenapa anda buat ads ini? Sebagai contoh, saya membuat ads ini adalah untuk orang membeli dengan saya. Advert set adalah tentang sasaran pelanggan anda ataupun avatar. Siapakah sasaran penerima ads anda secara khusus? Apakah umur dia, pekerjaan, maklumat diri yang berkaitan tentang sasaran pelanggan anda? Manakala advert iaitu mesej komunikasi anda, inilah dia iklan yang sebenar yang akan anda masukkan di dalam advert anda sendiri. Apabila komponen-komponen ini bergabung, terhasillah ads Facebook dan juga Instagram yang berkesan. Sekarang adalah masanya untuk kita memahami Facebook Dashboard untuk membantu anda membuat Facebook Ads
dengan lebih baik. Untuk langkah yang pertama, apa yang kita akan lakukan ialah kita perlu pergi kepada bahagian create di sini. Kita klik create. Kemudian tuju kepada add, iaitu advertise your business, brand or organisation. Ini akan membawa anda masuk ke dalam satu page yang mana ia akan memfokuskan kepada Ads Manager. Di dalam Ads Manager, kita akan melihat ada dua option yang utama, iaitu option create new campaign dan juga option use existing campaign. Kita hendak memfokuskan kepada create new campaign yang di sini. Dalam create new campaign, ada 3 bahagian yang utama. Yang pertama dinamakan sebagai awareness. Yang kedua dinamakan sebagai consideration. Dan yang ketiga sebagai conversion. Mari kita lihat satu persatu apakah perbezaan di antara ketiga-tiga awareness, consideration dan juga conversion. Selepas kita memilih create new campaign, akan terdapat 3 options yang kita boleh pilih, sama ada awareness, consideration ataupun conversion. Kita perlu mengenal pasti apakah sebenarnya objektif kita untuk membuat Facebook Ads ini. Secara khusus, di dalam setiap daripada bahagian ataupun pilihan awareness, consideration dan conversion, terdapat sub pilihan yang kita boleh buat pilihan. Kita akan tengok satu persatu apakah tujuan bagi setiap daripada yang ada di sini. Yang pertama sekali kita melihat tentang brand awareness. Brand awareness ini menunjukkan jika kita mahukan customer ataupun pelanggan kita untuk like page kita, sebagaimana contoh yang berada di sini, dan ia akan menaikkan bilangan followers yang ada kepada Facebook page kita, kita memilih brand awareness. Jika kita mahukan lebih ramai orang untuk melihat ataupun reach di sini, kita nak naikkan lagi orang untuk reach page kita, sampai ke page kita, membuka page kita, kita memilih awareness dalam kategori reach. Sebagaimana contoh yang diberikan ini. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian consideration yang terdapat sebanyak 6 pilihan untuk anda pilih. Kita pergi satu persatu. Yang pertama sekali, untuk traffic. Tujuan traffic adalah apabila pelanggan kita klik FB Ads dalam kategori consideration traffic, pelanggan akan dibawa kepada satu page yang telah pun kita bina supaya kita akan mempunyai engagement dengan klien tersebut pada page tersebut. Dalam contoh ini, apabila klien klik hanangroup.com, page yang seterusnya yang akan dibawa oleh page tersebut adalah Hanan Group website. Manakala untuk engagement, ia lebih memfokuskan kepada menambah pelanggan yang akan like, komen dan juga share. Jika anda memilih apps installs, kebiasaannya ini akan berada pada business yang menggunakan ataupun menawarkan app seperti ini. Jika anda mempunyai video di dalam Facebook Ads anda dan anda mahukan seberapa ramai orang untuk melihat video anda, maka pilih video views. Manakala untuk lead generation, ini adalah untuk kita memastikan bahawa kita mendapat database klien untuk memastikan kita dapat menambah database klien kita menggunakan lookalike audience. Jika kita memilih message, bermaksud pelanggan kita akan klik message itu, dia akan membawa kita sama ada pada Facebook chat ataupun WhatsApp messages yang telah kita tetapkan. Bagi conversion pula adalah untuk kita memastikan setiap daripada pelanggan yang klik conversion tersebut akan masuk ke dalam lookalike audience yang telah kita sediakan. Jika kita mempunyai katalog sales yang tersusun, kita ada beberapa produk yang kita mahu jual dan pastikan bahawa produk tersebut kita hendakkan klien kita klik dan juga pilih, kita boleh memilih katalog sales. Dan yang terakhir sekali adalah tentang store traffic, yang mana kita menunjuk lokasi store kita ataupun lokasi kedai yang akan kita pasarkan.
Secara recap, apa yang kita pelajari dalam video modul pada kali ini adalah kita mengenal pasti bagaimana cara Facebook mendapatkan maklumat kita dan juga bagaimana cara Facebook menggunakan data-data kita untuk tujuan customization, apa yang kita mahukan ataupun apa yang kita mahu cari di dalam Facebook. Kita juga mempelajari elemen-elemen asas yang berada di dalam Facebook yang menjadikan Facebook Ads itu adalah satu Facebook Ads yang lebih efektif dan efisien. Kita juga menentukan sasaran, kempen dan juga mesej komunikasi yang kita nak sampaikan. Apa yang kita nak masukkan di dalam Facebook Ads kita. Kita pelajari tentang apakah elemen-elemen asas di dalam sebuah Facebook Ads. Dan yang keempat, kita memahami tentang Facebook Dashboard yang kita boleh gunakan untuk kita memahami di manakah sebenarnya audiens-audiens yang akan menerima sasaran-sasaran Facebook Ads kita menjadikan ia lebih berkesan. Dan pada itu kita mengenali custom dan juga look-alike audience. Dan itu akan memberikan pendekatan dan juga pendedahan yang lebih baik kepada Facebook Ads yang kita hendak sasarkan. Video seterusnya adalah tentang bagaimana cara untuk kita membina how to build a customer database daripada zero di dalam Facebook. Tunggu video seterusnya dalam modul yang seterusnya. Terima kasih.